Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, so kita jumpa lagi hari ini pada hari Jumaat. Hari ini dah 19/11/2021. Okey. So apa khabar hari ini? Semoga sihat-sihat selalu lah. Okey, so dah hari Jumaat, dah dekat nak hujung minggu kan hari ini. Okey, so apa kita nak cerita-cerita hari ni? Okey, kita nak cerita hari ni berkenaan dengan 7 strategi atasi masalah duit bocor. Okey. So ini perkara common lah sebenarnya kan. Masalah biasalah bagi kita. Cumanya sama ada antara kita tahu ataupun tidak sebenarnya duit kita bocor. Okey. Sebab mungkin ada orang yang akan cakap, macam mana duit saya nak bocor? Duit saya tak cukup pun sebenarnya. Okey. Okey. So sebenarnya petanda duit tak cukup tu adalah sebenarnya petandanya duit kita bocor. Okey. Sebabnya apa? Sebabnya daripada pembacaan saya lah kan, dan juga pengalaman sendirilah macam mana nak mengontrolkan duit. Okey, sebenarnya kita memang ada matlamat. Contoh lah. Kita bila dapat gaji, contohnya kita memang ada nak bahagikan duit kita lah untuk serta-serta tujuan kan, serta-serta matlamat lah, orang kata matlamat kewangan kita. Contoh matlamat yang kata tak ada matlamat kewangan yang jauh pun, mungkin kata yang ada orang kata pendapatan kata cukup makan contohnya, tapi kita mesti ada matlamat sedikit. Contoh yang paling senang, contoh kalau kita pakai kereta, kita akan ada rutin pembayaran kan, contohnya rutin bayar road tax tu setiap tahun kan. So mesti kita ada terfikir kita nak buatkan satu tabung untuk kita nak bayar road tax nanti bila dah contoh cukup tahun, contoh macam tu lah. Okey, mungkin kita akan adakan satu tabung ataupun satu sampul ke. Kalau saya macam saya, sampul macam ni je lah, letak dalam sampul macam ni untuk jadikan satu tabung untuk sebarang tujuan. Contoh kata nak bayar road tax kereta. Okey, so kita mesti ada tujuan macam tu. So kita letakkan dalam tabung tersebut lah. Cumanya masalah duit bocor ni berlaku bila kita contoh awal bulan kita simpan, lepas tu tengah bulan kita akan rasa macam duit aku tak cukup lah. So ambil lah dulu yang tu, nanti kan bulan lain lah nanti kita simpan lagi. Bila keadaan tu berlaku, maknanya duit kita bocor lah. Sebab kita tak boleh nak stick kepada kita punya matlamat kewangan kita lah. Matlamat apa kita punya orang kata dari segi simpanan wang tu. Itu contoh yang untuk matlamat jangka pendek lah kan. Contohnya kata sebab setiap tahun kan kita akan berulang, contoh kata untuk nak bayar road tax dan insurans kereta. Contoh matlamat jangka panjang, contoh kata kita nak beli rumah kan, nak buat untuk deposit rumah, contoh 3 tahun lagi kita nak ada rumah kita sendiri, kita nak beli rumah contohnya. So kita nak kena ada deposit kan, untuk nak bayar deposit, nak bayar nanti urusan guam semua kan, mesti ada. So memang benda tu akan menggunakan orang kata duit yang tak sikit lah kan. So memang kena ada simpanan lah untuk tersebut. So kalau kita tak bersedia pada awal dan duit kita memang bocor sahaja, memang tak akan dapat lah untuk nak kita memiliki, contohnya memiliki rumah kan. Untuk even kereta memanglah sekarang ada sahaja nak beli kereta tanpa deposit kan. Tapi maknanya dengan ada ilmu lah, so kita kalau boleh seboleh mungkin macam saya pernah share dalam FB lah saya sebelum ni, sebaik-baiknya untuk installment kereta adalah 15% lah, yang paling banyaknya 15% daripada gaji kita. Ataupun rule of thumb untuk beli kereta, gaji kita tu contoh kata kalau gaji kita 3,000 satu bulan, maknanya rule of thumb adalah 36,000, maknanya 12 bulan gaji, 1 tahun gaji. Itu yang kereta yang sepatutnya kita pakai lah. Kalau dari segi kelayakan bank tu lain. So kita sepatutnya kita tidaklah mengikut cakap orang lah, kita tak mengikut cakap bank advisor, sebab dia tak tahu apa kita punya tanggungan ataupun komitmen di belakang. Kita sendiri yang perlu tahu sebenarnya. Kita sendiri yang perlu mengira apa komitmen kita, sama ada kita layak atau tidak sebenarnya nak pakai kereta. Contoh kata 3,000, bank mungkin boleh bagi kereta yang lagi tinggi lah kan. Yang dia kata ikut gaji puan ni boleh pakai kereta apa, mungkin sampai 50,000, 60,000. Tapi sebenarnya kalau ikut rule of thumb, pakar-pakar kewangan mengesyorkan dari segi harga adalah 1 tahun pendapatan sahaja. Okey. Okey. So, itu dah clear duit bocor. Maknanya kita tak boleh nak menyimpan.
Kalau kita simpan saja, macam contoh saya ni, ini untuk saya punya tabung raya. So tabung raya saya simpan RM50 satu bulan dalam ni. So tabung raya saya ni maknanya nanti cukup 1 tahun. Saya ada RM600 lah at least kan. So at least ada RM600, bolehlah cover. Contoh nak beli baju ke, nak beli kuih raya ke, so macam tu kat situ. Jadi saya buat macam tu lah dari segi macam tu. Untuk satu tabungan yang jangka pendek lah, jangka panjang dalam bentuk lain lah kan. Okay. So macam mana strategi kita untuk atasi masalah duit bocor ni? Okay, so saya nak kongsikan 7 strategi lah. 7 strategi cara-cara kita nak atasi masalah duit kita bocor. Maknanya kita simpan je, lepas tu hilang. Simpan je, hilang. Hilang tangan kita sendirilah. Tak adalah hilang kena curi duit orang lain kan. Kita sendiri yang menghilangkan duit kita tu. Kita sendiri yang bocor maknanya. Walaupun mungkin kata kalau contoh sampul macam ni, tak adalah dia bocor. Tapi kita sebab kita boleh ambil, buat keluar pergi, tak apalah, tak cukup ni, bulan ni tak cukup. Ambil dulu, nanti kan tambah. Tak ada je nak tambah kan. Bulan depan tak cukup lagi. Okay. So strategi nombor 1. Strategi pertama adalah bayar diri sendiri dulu, selebihnya baru belanja. Strategi pertama. Maknanya bila dapat gaji, kita bayar diri kita sendiri. Apa maksud bayar diri tu? Bayar diri adalah bila kita menyimpan. Baik, selebihnya baru belanja ataupun bayar orang lain. Sebab bila kita berbelanja, sebenarnya kita bukan bayar diri kita, kita bagi duit pada orang lain. Cubalah baca buku-buku kewangan, semuanya memang mengatakan macam tu sebenarnya. So maknanya kita bayar diri bila kita menyimpan. Bila kita tak menyimpan, maknanya kita tak bayar diri kita sendiri. So strategi pertama adalah memang semua pakar-pakar kewangan menyarankan, mengesyorkan cara untuk mengatasi masalah duit bocor, dan juga maknanya menambah nilai kekayaan kita adalah membayar diri sendiri dahulu bila dapat gaji ataupun pendapatan, selebihnya baru belanja. Maknanya contoh kita dapat RM3,000 dan kita kata kita nak simpan RM500 satu bulan. So RM500 satu bulan tu kita simpan dulu. RM2,500 tu yang kita belanja. Bukannya kita belanja RM3,000, apa yang lebih baru kita belanja. Tak akan ada lebih kalau macam tu. Percaya cakap saya, sebab ramai orang dah mengakuinya macam tu. Saya pun macam tu sebelum ni. Macam tu jadinya, bila dapat pendapatan maknanya kita dah nampak. Kita nampak apa yang kita boleh belanja saja. Bukannya kita nampak keseluruhan, lepas tu baru kita nak simpan. Tak boleh. Okay. So, kita memang kena simpan dulu baru belanja. Okay. Simpan dulu baru belanja. Okay. Strategi kedua, strategi pertama maknanya kita bayar dulu duit diri kita dengan menyimpan, lepas tu baru belanja. Strategi 2, tukar wang kepada wang harta sebenar jika simpanan untuk jangka masa panjang. Contohnya jangka masa panjang apa? Matlamat jangka panjang kita. Matlamat jangka panjang untuk kita nak contohnya dana persaraan, kan. Contoh lagi 20 tahun contoh. Macam saya perasaan dalam masa 16 tahun lagi. So 16 tahun lagi, yang itu dalam bentuk simpanan harta sebenar. Contoh, tuan-puan boleh adakan dalam bentuk rumah, kan, contohnya. Harta sebenar lah. Sebabnya dia bukan dalam bentuk wang. Sebab kalau dalam bentuk wang ni, dia bukan harta sebenar. Sebab dia boleh je, orang kata dari segi kenaikan penurunan harga. So bila-bila masa saja benda tu boleh drop. Contoh dari segi wang kan. Kalau tuan-puan bacalah dari segi sejarah mata wang ni pun, sebenarnya mata wang adalah salah satu penipuan terbesar di dunia lah. Sebab dia tak disandarkan kepada apa-apa. Pada tahun 1967 dulu, duit mata wang Malaysia pernah jatuh sebanyak 50%. Maknanya awal tahun, kalau kita ada duit RM3,000, nilai dia RM3,000, maknanya boleh membeli barang harga RM3,000. Akhir tahun dengan RM3,000 tu kita boleh beli barang yang sama pada awal tahun hanya dengan nilai RM1,500 sahaja. So maknanya jangan simpan dalam bentuk mata wang. Jangan simpan dalam bentuk wang tunai. Maknanya jangan simpan dalam akaun simpanan biasa. So contoh kata harta sebenar yang maknanya dari segi kenaikan dia boleh mengatasi, saya dah sebut pasal sebelum ni, pasal inflasi. Maknanya contoh kata sekarang ni, kalau dari segi sekarang ASB tu pun tak boleh beat inflasi. So cari instrumen, apa tools yang boleh mengatasi inflasi. Contohnya hartanah, ataupun kalau saya yang paling senang adalah emas lah. Sebab emas ni dia dari segi pemilikannya lagi mudah lah, tidak kompleks berbanding dengan hartanah. Sebab nak memiliki hartanah, dia ada harga yang
agak besar lah untuk kita mulakan lah untuk nak memiliki satu-satu hartanah. Tapi bila saya sebut emas, sebab saya merujuk pada ilmu kewangan dan juga emas, sebab saya banyak menggunakan emas untuk membantu saya punya kewangan. Tapi hartanah pun saya ada, cumanya saya tidaklah orang kata pakar dari segi hartanah, jadi saya tidak banyak berkongsi lah berkenaan dengan hartanah. Cumanya memang hartanah juga sesuai, cumanya kena ada ilmu. Tapi ilmu tu tuan-puan boleh dapat lah dengan mengikuti kelas-kelas ataupun sesi-sesi FB Live daripada pakar-pakar hartanah lah. Saya bukan pakar dalam bentuk itulah. Saya juga bukan pakar dalam bentuk simpanan emas. Cumanya saya ada sedikit ilmu yang saya dapat daripada mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, dan juga daripada pakar-pakar lain lah. Okey. So ini mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. So contoh, bila saya merujuk kepada emas tu, ia adalah merujuk kepada emas simpanan macam ni lah. Emas simpanan macam ni. Dia bukan merujuk kepada emas perhiasan. Sebab emas perhiasan, kalau tuan-puan simpan dia, dia akan sedikit lambat lah berbanding dengan sedikit lambat memberi keuntungan, memberikan kepulangan kepada tuan-puan berbanding dengan emas dalam bentuk pelaburan macam ni. So boleh tengok saya punya dalam saya punya post, kenapa emas pelaburan macam ni lebih baik daripada emas perhiasan. Cumanya dari segi contoh kata kan, untuk tuan-puan perempuan, puan-puan macam saya nak pakai, so tak ada masalah lah. Beli mungkin sedikit sajalah, takkanlah sampai 200 gram nak pakai kan. So kita pakai apa yang kita nak pakai sahajalah. Lepas tu yang lain tu untuk kita matlamat jangka panjang lain. Contoh kata, kalau saya nak contoh kan, saya nak ada 1.1 juta untuk saya pun dalam persaraan. So takkanlah 1 juta kita nak ada dalam bentuk emas perhiasan. So saya lebih kepada emas pelaburan macam ni lah. So yang ini adalah bentuk 10 gram. So 10 gram macam ni. So ini kita panggil, kalau di public gold panggil bunga emas lah. Bunga emas. Dia ada juga siri Dina. Mana siri Dina saya? Sorry. Siri Dina. Dina ni dia bulat. Okey, Dina ni dia bulat. Yang ini Dina, satu Dina. Dia bulat. Subhanallah, Maha Suci Allah. Dia bulat. So, ini Dina 4.25 gram. 4.25. Sebesar duit 10 sen je. Berharga 1,100 lebih lah hari ni. Dekat 1,120 ringgit. Okey. So maknanya bila kita simpan dua ni, ini 10 gram berharga 2,000 lebih lah. Sudah dekat 4,000, 3,700 macam tu. So 3,000 berapa? Sorry. So yang ni 2,700, yang ini 1,100, maknanya dah dekat 4,000 lah. 3,800 lebih. 3,800 dekat dengan 4,000. So ada dua ni dah dekat 4,000. Okey. So salah satunya kalau kita simpan macam ni, dia akan lagi kurang lah duit kita bocor, sebab kita simpan dalam bentuk emas. Dia akan menjaga emosi kita. Contoh tadi kan, yang strategi pertama kita bayar diri sendiri dulu, baru kita berbelanja. Maknanya contoh untuk jangka masa pendek pun, contoh matlamat jangka masa pendek, contoh saya kata tadi, kalau memang kita untuk nak bayar road tax hujung tahun, kan, bayar road tax hujung tahun, memang kita tak boleh nak orang kata nak menyimpan juga. Contoh kata nak ada 1,000 untuk bayar road tax dan insurans, tapi memang hujung tahun memang kita meraban, orang kata merayau-rayau nak cari mana nak dapatkan duit 1,000 ni untuk nak bayar road tax dengan insurans. Kalau setiap tahun macam tu, maknanya tuan-puan jenis yang tak boleh nak menyimpan dengan dalam bentuk wang. Jadi saya sarankan, sebab dah ramai orang berjaya bila dia simpan dalam bentuk emas, jadi bolehlah belajar macam mana cara menyimpan dalam bentuk emas, dan boleh menggunakan lah, macam contoh kata boleh guna sama ada contoh kata jual terus bila dah sampai masa untuk nak bayar road tax kereta tersebut, ataupun boleh juga cara untuk nak pajak. Tapi maknanya kena ada ilmu lah macam mana cara nak pajak tu. Kalau tidak nanti, kalau tak boleh nak tebus semula, jadi sayanglah kan di kita punya emas. Macam tu. So kena ada ilmu lah juga. Sebab dia senang lah untuk jangka masa pendek pun. Contoh kata tadi nak bayar insurans atau road tax kereta, dia senang untuk dijual ataupun dipajak. Sebab contoh kata 2,000 kan, contoh yang ni 1,000. Kalau jual ni dah dapat lah. Kalau contoh nak bayar road tax ataupun insurans kereta, 1,000 kalau jual contoh yang ni. Dia senang kita nak jual berbanding contoh kita adalah bentuk rumah. Lepas tu kita nak guna duit 1,000 je. So takkan macam agak
sukar sikit lah kan. Cumanya dari segi contoh kata kalau rumah yang kita beli cash, mungkin kita dapat pulangan setiap bulan. Contoh memang kita boleh sewa RM1,000, so boleh dapatlah pulangan RM1,000 satu bulan. Cumanya agak sukar lah untuk kita nak dapat beli rumah cash kan. Kecuali lah memang kita ada tanah dan kita boleh buat rumah sendiri, mungkin tinggi sikit lah kebarangkalian untuk kita dapatkan dari segi cash flow yang positif, yang banyak lah kalau macam tu kan. So untuk kita rakyat-rakyat marahan yang orang kata dari segi pendapatannya agak terhad, memang sangat senang untuk kita menyimpan melalui emas. Sebab contoh dengan public gold, contoh tuan-puan tadi nak simpan untuk memang setiap tahun nak untuk bayar insurans atau protect kereta, contoh yang paling senang lah, yang paling common, semua orang akan ada setiap tahun. Ataupun contoh kata awal tahun nak beli barang persekolahan anak-anak, contoh kata 2,000 satu tahun memang confirm lah nak beli baju sekolah, nak beli buku sekolah kan, bayar yuran persekolahan semua, contohlah 2,000. Tapi 2,000 tu kalau anak 2 orang kot, kalau anak 3-4 orang lebih lagi lah kan. So maknanya senang. Kalau contoh memang tuan-puan tak boleh nak menyimpan melalui duit, memang sukar. Maknanya awal tahun je memang merabah nak mencari duit mana duit nak beli nak beli baju persekolahan anak-anak ni. Sebab saya pernah jumpa seorang yang bila awal tahun je dia kata dia akan pergi jumpa, set to say lah kan, dia akan pergi jumpa Along untuk nak ambil pinjaman. Nanti dia bayarlah, dia kata. So macam okay. So maknanya macam maknanya orang macam ni orang yang tak boleh menyimpan. So kalau tak boleh menyimpan, sedangkan yang orang yang bercakap dengan saya tu orangnya gaji tetap lah. So kalau kata contoh yang gaji tetap, mungkin dia boleh lah contoh macam saya kata yang tadi kan, duit raya saya ni RM50 satu bulan. So mungkin kalau kata dia boleh simpan lah dalam bentuk untuk nak simpan dalam masa 1 tahun, kata contoh 100 ke satu bulan untuk nak bentuk macam tu, untuk nak kata persekolahan anak-anak ataupun untuk nak bayar road tax kereta. Okay. So bila simpan dalam bentuk emas ni, emosi kita akan stabil sebab kita tak nampak dalam bentuk wang. Jadinya kita lebih manage lah untuk kita nak simpan duit tu dengan lebih secure. Sebabnya kita tak ada nampak dalam bentuk wang. Bila contoh dalam bentuk macam ni, kita tak nampak 1,000, kita nampak 1 dinar je. Sedangkan 1,000 ada dalam ni. Ataupun yang ini kita ada 2,000, tapi kita tak nampak 2,000, kita nampak 10 gram sahaja. So lagi selamat lah untuk kita nak, untuk jangka masa pendek pun selamat, jangka masa panjang lagi selamat. Sebab kalau contoh jangka masa pendek ni sebenarnya dia agak unsecure, sebab harga emas ni ada kenaikan dalam masa jangka pendek. Kenaikan dan penurunan dalam masa jangka pendek. Mungkin dalam masa 1 tahun atau 2 tahun dia boleh turun ataupun naik. Tapi biasanya ada turun naik lah. Dia memang akan turun naik. Kalau tengok graf harga emas ni, dia akan turun naik. Jadinya kita takut ada penurunan. Tapi dengan ilmu macam contoh kata tadi, sebab memang kalau simpanan duit memang tak dapat juga simpan, tak apalah. Ada penurunan harga pun at least kalau kita simpan dalam bentuk duit tak ada langsung kan. Bila kita simpan dalam bentuk emas, ada duit tu, ada duit yang kita nak sandarkan. Bila kita nak guna duit, at least ada sesuatu berbanding tak ada apa-apa kan. So strategi nombor 2, tukarkan wang kepada harta sebenar. Sebab wang dia memang sangat fragile. Sebab wang pun, kalau contoh tuan-puan pun biasa kan, emosi kita dengan wang adalah untuk berbelanja. Okay. So strategi nombor 3, potong semua kad kredit. Kalau memang kita jenis yang boros, memang tak boleh nak menyimpan wang, memang bila ada kad kredit lagi senang kita nak boros. Sebabnya apa? Kita boleh je, tak ada duit, tak apalah, swipe dulu kan. So ramai orang yang terjerumus dalam hutang kad kredit, dan hutang kad kredit sangat tinggi dia punya orang kata dari segi bayaran faedahnya lah. Okay. So sebab ia lubang hutang yang paling mudah lah. Lubang hutang paling mudah. Sebab kalau contoh kita nak ambil pinjaman peribadi, kena pergi buat loan kan, hantar borang apa semua, nak kena pergi bank apa semua. Sedangkan bila ada kad kredit, sangat senang lah untuk kita nak berbelanja. Contoh kata ada limit RM5,000. So RM5,000 kita boleh belanja 1 bulan. Lepas tu tak boleh bayar. Okay. Okay, so strategi nombor 4, berbelanja secara tunai supaya terasa setiap sen yang keluar. Itu saya punya cara jugalah. Saya punya cara sebab saya belajar daripada untuk berbelanja melalui tunai. Okay. Sebab tunai maknanya macam contoh saya ni ada bentuk macam ni kan. So saya belanja macam tunai lah. Sebab contoh kata bila saya pergi shopping barang-barang dapur pun saya pakai duit. Maknanya dalam satu beg saya ada duit untuk nak beli
beli barang dapur tersebut, bukannya saya pakai kad kredit. Kalau saya pakai kad kredit pun, kalau contoh duit saya dalam tu tak ada banyak, mungkin kata ada terjengkal kat rumah, saya pakai kad kredit, tapi saya balik nanti saya akan ambil saya punya duit dalam yang kata portion untuk beli barang dapur tu, saya akan masukkan balik dalam sampul saya. Ni contohlah sampul duit raya, saya ada sampul untuk kad kredit, so saya akan masukkan duit yang untuk portion barang rumah tu, masukkan dalam portion duit untuk bayar kad kredit. So saya akan make sure kad kredit saya pakai kad kredit untuk menyenangkan saya lah. Okay. Tapi alhamdulillah sehingga kini saya mengamalkan pakai kad kredit pun saya bayar full setiap bulan. Okay. So kad kredit tu memberi kelebihan kepada saya untuk nak menyenangkan saya berurusan lah sebenarnya. Cumanya saya memang akan pastikan bayar setiap kad kredit full setiap bulan. Maknanya contoh kata bila keluar statement saya akan bayar semua sekali. Jadinya saya guna untuk menyenangkan saya punya urusan sahaja. Kalau memang saya bawa duit, saya akan bayar kalau tidak dengan duit. Kalau tidak, saya memang balik nanti saya akan gantikan duit yang saya dah guna tu, masukkan ke dalam satu sampul untuk bayar kad kredit hujung bulan. Okey. So maknanya kita kena tekan dan juga komitmen kita untuk nak bayar setiap bulan tu. Kalau kita dah sekali rasa macam tak apalah, bulan ni bayar sikit je, so kita rasa ada duit lebih, padahal duit tu sebenarnya kita kena bayar yang kita dah guna. Kita berhutang ni sebenarnya kita membayar menggunakan duit kita yang belum tentu dapat lagi bulan depan. Okey. So strategi ketiga, langsaikan hutang yang paling kecil supaya dapat memotivasikan kita untuk langsaikan hutang yang lain. Ini salah satu contoh daripada yang saya pernah sebut, macam mana cara kita nak melangsaikan hutang lah. Contoh buat teknik snowball. Tapi teknik snowball ni siapa-siapa saja boleh buat, cumanya dengan itikat yang tinggi lah kan. Maknanya kita kena, bila ada lebihan wang, kita memang kena kumpul satu untuk nak bayarkan, langsaikan hutang. Jadi kita kena ada list hutang. Maknanya kita tengok senarai kita hutang, mana hutang yang paling kecil yang kita boleh langsaikan dulu. Dia bukan mengira berapa faedah dia, mana yang paling tinggi faedah, mana yang ROI paling bagus, tak perlu. Kita senang aja ambil pendekatan yang paling senang. Kita tengok mana hutang yang paling rendah, kita habiskan dulu. Jadinya contoh kita ada 5 hutang, contohnya yang paling besar rumah kan 300,000, tak payahlah yang tu. So kita ambil contoh kita ada hutang contoh dengan kakak kita ke, contoh hutang ada RM3,000, so kita pulun dulu bayar RM3,000 ni, at least walaupun dia hutang peribadi kan, walaupun dia bukan hutang dengan bank, tapi bila kita habiskan tu, kita akan rasa okey, aku tinggal 4 sahaja lagi hutang. Kita punya rasa tu dah rasa lain tau, bila kita dah berjaya mengurangkan, walaupun dari segi jumlah sikit, tapi dari segi kita tengok portion hutang tu daripada 5 jadi 4. Tu strategi yang nombor 5. Okey. Strategi nombor 6, buat hutang baik yang dapat jadikan aliran tunai kita positif. Itu lagi baguslah sebenarnya. Contoh kalau kita ada peluang, contoh kan, kalau tuan-puan pernah dengar berkenaan dengan orang pejabat awam ni, sebenarnya dia boleh dapat beli rumah dengan senang, 4 buah rumah. Itu boleh dengarlah perkongsian daripada Tuan Zaidi Ismail. So kalau kata contoh buat hutang baik, macam contoh kata kita buat rumah, kita beli rumah untuk kita sewakan, itu adalah hutang baik. Sebabnya bila kita hutang dengan bank pun, contoh kata kita hutang pun 300,000, tapi contohlah 300,000 kan, so kita boleh sewakan dan kita dapat cash flow positif kat situ. So itu hutang baik, tak ada masalah. Walaupun kita banyak hutang, so tak ada masalah. Sebabnya hutang tu boleh memberikan aliran positif kepada kita, menambahkan pendapatan kita setiap bulan. Okey. So strategi nombor 7, tinggalkan window shopping untuk elakkan terbeli barang tidak perlu. Kan sekarang ni window shopping tak perlu pun nak pergi ke pasar raya ke, nak pergi keluar kan, panas-panas nak pergi shopping, tak perlu. Sebabnya boleh shopping je online kan. So shopping je itu yang banyak-banyak kan. Kalau kita dengar orang-orang perempuan ni, bila tengok dia punya chat dalam contoh kata Shopee ke apa ke, shopping platform, banyak aja barang-barang yang dia dah add to cart tapi tak beli lagi. So okey lah juga. Tapi kita sebenarnya dah kalau dari segi masa, itu dah buang masa dah kat situ. Kita nak tengok benda yang kita tak perlu kan. Tapi mungkin ini satu terapi lah untuk kita nak kata terapi. Tak apa, tak tengok je, tak beli pun, just masuk dalam chat, nanti senang nak tengok balik kan. Tapinya elakkanlah sebenarnya. Tinggalkan window shopping untuk elakkan terbeli barang tidak perlu. Sebab mungkin bila ada masa emosi kita tak stabil, kita boleh je tekan bayar kan. Lepas tu banyak pula sekarang ni
kan skim-skim yang boleh beli bayar kemudian tu kan, yang boleh bagi kredit. So sangatlah macam dengarnya kan ramai orang yang terkena lah. Okey, so, sebab senang sekarang kan nak beli macam tu. So elakkan. So maknanya kita kena kental supaya sebab kita tahu apa matlamat kita nak. Macam contoh dia yang pertama tadi kan, bayar diri dulu baru selebihnya baru belanja. Jadi maknanya itu yang strategi paling pertama yang kita kena kuat sangat untuk kita nak apa orang kata dari segi amalkan lah. Sebabnya contoh kata gaji 3,000 tapi kita nak belanja 2,500. 500 tu kita dah asingkan, contohnya masuk ke dalam tabung haji kan, contoh 200, 300 lagi simpan dalam bentuk emas, contoh macam tu. So memang kita nampak 2,500 sahaja. So memang kita tahu baik hook baik kerung itu sahaja yang kita boleh guna. Contoh kan. So kalau kita nampak dalam bentuk 3,000, belanja dulu baru kita nak menyimpan, memang confirm tak akan ada lebihan. Memang confirm tak ada lebihan. Sebabnya duit ni emosi kita untuk berbelanja. Duit ni emosi kita belanja. Bila kita nampak duit kita nak belanja, tapi bila kita nampak emas, contoh emas macam ni, janganlah beli emas macam ni. Emas perhiasan nak beli sikit-sikit tak ada masalah, tapi kalau contoh untuk jangka masa panjang tadi sangat baguslah untuk nak tukarkan ke dalam bentuk emas pelaburan, sebab ia akan menguntungkan anda dengan lebih baik. So macam contoh saya kata tadi 300 beli dalam bentuk emas kan, contoh 300 dalam bentuk emas. So sebab dengan public gold tuan-puan boleh bermula menyimpan emas dengan hanya RM100. Contohnya serendah 100 dah boleh menyimpan emas. Contoh kalau kata nak beli dalam bentuk macam ni, contoh kata 15 gram dah berapa kan? 15 gram dah, kalau 10 gram pun dah 2,000 lebih, 15 gram dah dekat contoh 4,000. Nak beli macam ni satu kan, nak pergi beli kedai. So kalau macam ni sebenarnya macam contoh yang dinar macam ni boleh buat pula lagi bayaran 6 kali. Baru dalam 200 satu bulan, 180 lebih satu bulan. 6 bulan bayar dah boleh dapat 1 dinar macam ni. Boleh simpan untuk kita pegang nilainya sampai bila-bila. So kuasa beli dia tetap kat situ. Okey. So memang sangat mudah lah. Public Gold dah memberikan cara yang paling mudah, dan emas tu adalah emas tulen 999. So tak ada orang kata caburan lah daripada jenis-jenis lain. Okay. So itu saya kongsikan 7 strategi macam mana untuk kita nak atasi masalah duit bocor. Masalah duit kita bocor kan, duit kita bocor tak tahu ke mana kan. Macam contoh kita akhir tahun ni je, patutnya aku ada simpan, contoh kan, aku simpan 200 satu bulan dalam contoh tabung haji, tapi kenapa hujung tahun tak ada 500 je, patutnya ada 2,400. So mana pergi lagi 1,900? Itulah maknanya petanda duit kita bocor. Jangan sampai hujung tahun, kalau tengah tahun pun kita dah boleh cek ada tak sepatutnya. Contoh kita dah kerja berapa tahun, dah kerja 10 tahun, dah kerja 5 tahun, kalau tak ada banyak-banyak juga duit kita, simpanan kita tu, memang kita jenis yang tangan panas dengan duit. So bolehlah berubah cara penyimpanan kepada duit, kepada cara yang lagi mudah, iaitu simpan emas dengan public gold, ataupun kata membeli emas dengan public gold. Beli simpan sendiri boleh, nak minta public gold simpankan pun boleh secara percuma sahaja. Okay. So kalau saya dah habis lah daripada 7 strategi tadi. So saya tamatkan saya punya sesi hari ini. So kalau ada tuan-puan nak lebih tahu lagi macam mana cara untuk nak atasi masalah bocor ni dengan simpanan emas, boleh saja WhatsApp saya seperti nombor yang di bawah. Dan kalau rasa strategi-strategi yang saya bagi tadi, 7 strategi tadi, puan-puan boleh applykan dalam kehidupan tuan-puan untuk manage duit dengan lebih baik. Okay. So boleh share jugalah video ni, FB Live ni, untuk orang lain pun tahu macam mana cara untuk nak atasi masalah duit bocor dengan lebih baik lah. Okay. So kita jumpa lagi di lain siaran, di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.